وأولادي وأهل بيتي وذريتي أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وإلى روح الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري وإلى روح الشيخ العلامة محمد بن عمر النووي البنتاني وإلى روح الشيخ صالح بن موسى القدحي وإلى أرواح مشايخي على نيتي أن الله يرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم وآثارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Tengok, wa huwa sifatun, kita nak bicara sifat kalam tu lagi. Lok dah kalam tu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu, dan wajib, tentu dan sunguti bagi zat Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi yajibu al-kalamu, yani al-ittisafu bi sifatil kalam. Wajib oleh bersifat Allah Ta'ala, bersifat dengan satu sifat, iaitu sifat perkata, nama dia. Sifat kalam yang ada pada Allah. Sifat ni ada ni. Tu. Wa huwa, tengok jawab takrif lah tu. Wa huwa, dan bermula ia, yani wa ma'nahu, huwa rajak kepada al-kalam tu, i'tibar lapa dia tu. I'tibar marji', orang panggil i'tibar marji' ilahi. Tu kalau kata wahia pun boleh i'tibar khabar. Tu murai khabar, jasah dia. Di sini dia murai dia murai akan marji' ilahi, iaitu lafaz al-kalam dah. Wa huwa, dan bermula ia al-kalamu tu, makna dia, yani wa ma'nahu, dan bermula makna bagi kalam dengan makna perkata. Satu sifat ni, sifat perkata ni, apa makna dia, takrif dia di sisi ulama usul. Wa huwa sifatun khabar, ialah satu sifat. Huwa mubtada, sifatun tu khabar. Bermula ia tu, kalam tu ialah satu sifat. Satu sifat bagi Allah Ta'ala, satu sifat bagi Tuhan, satu sifat bagi Allah. Sifat ni qadimatun, yani wujud. Kena kata sifatun ai sifatun wujudiyatun, kata tu. Sini kadang-kadang kita tak amati tu. Maka kita bila kita reti di situ, kita reti di situ,
Reti kata sifatun di sini sifatun wujudiyah, kita retilah kata berkata-kata tu bukan sifat yang dimaksud di sini. Bukan terjemah kata kalam artinya berkata-kata tu tak ada jadi orang panggil masuk siku manalah. Terjemah lagu tu kena terjemah wismaka dengan benda. Iaitu satu sifat yang bahasa ada. Kalam ni satu sifat ada di Tuhan juga. Lagi pula sifat ni qadimatun, tak ada mula baginya. Tu tak ada mula ia sifat. Tidak ada permulaan ia. Tidak ada permulaan ia, tidak permulaan adanya. Kata-kata qadimatun, tidak ada permulaan adanya, ada sifat tu. Tak ada permulaan ada dia. Dia tu adalah tapi ada dia tak ada humi, tak ada mula. Tu dia. Tak ada humi. Hak tu kena kepada sama-samalah dengan zat tu tu. Lagi pula sifat ni qaimatun. Sifat kepada sifat tu lagi. Satu sifat yang qaimatun, yang ada ia sifat tu ada menupai kecek. Ada ia, ada di mana? Bizatihi, ada pada zatnya, pada zat baginya, bagi Allah Ta'ala. Ada di zat tu satu sifat juga. Serupa dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, samai, basat dan segala sifat ma'ani yang lain-lain. Serupa. Ada di zat tu belakang. Bidatihi zatillahi ta'ala. Tu situ tu kira sifat ma'ani semua tu kau dah tu. Lepas tu nak pergi ke tafsir sikit. Ni bukan takluk lagi. Bukan takluk ni. Laisa ni. Bukan takluk hanya tafsir akan makna sifatun tu ya. Tafsir, orang panggil tafsir ni untuk nak jaga. Untuk nak jaga kerana ada juga pegangan hasyawiyah begitu. Ni ulama datang laisa biharfin ni untuk nak tolak je, nak menolak akan pendapat hasyawiyah. Puak hasyawiyah yang menyimpankan kalam Allah Ta'ala tu di atas huruf dan suara. Dia kata kalam Tuhan ni kena ke huruf dah. Sifat kalam tu kena ke huruf suara tu. Tu. Maka ulama datang laisa tu nak menolak je. Orang panggil datang sifat tu untuk menolak pegangan hasyawiyah. Hasyawiyah. Tu ada satu puak kumpulan daripada beberapa kumpulan hak bukan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Maka sifat ni kata dia jumlah tu sifat kepada sifatun. Sifat mana? Sifat yang laisat, yang bukan ia sifat tu. Sifat perkata ni bukanlah biharfin, bukan huruf. Ba tu ba zaidah. Tu kalau kira ba zaidah. Duk pada khabar bagi laisat. Laisat harfan asalnya dia. Dan bukanlah ia sifat tu bukan huruf. Huruf tu bukan kena ke sifat tu. Sifat tu bukan huruf, yakni bukan daripada jenis huruf. Makna apa? Laisat biharfin, jadi laisat min jinsil huruf. Kata laisat min jinsil harfi atau min jinsil hurufi. Ya, mana itu? Laisat jadi laisat min jinsi al hurufi. Tu sifat. Sifat yang bukanlah ia sifat tu daripada jenis huruf, bukan jenis berhuruf. Kerana huruf-huruf ni kena kepada kalam lafzi. Tu dia. Tu maka diri sifat tu bukan diri huruf. Tu. Ada setengah gitu pegang kata di zat Tuhan tu ada huruf suara situ. Tu duduk situ dah. Ada juga pegangnya, salah pegangnya. Tu bukan. Jadi satu sifat yang ada di zat dengan sifat tu lah. Ni urusan tak ada panjang lebar mana ni dah. Kalau kita kira tu dah. Kita duk bagi kemarin tu jadi 2 3 4 saya elok pula. Kalau berkecek tak habis buku lagi, tak situ dulu pun tak apa. Tak situ dulu. Kat malaikat kita habis buku dah. Nak naik sifat lain dah. Kalau dia kecek sifat tu lah lagi tu molek duduk situ, tak ada tulis rak dua. Mudah kita nak ulah. Habis itu, maka kata dia rahimahullah taala bukanlah huruf wala sautin wa atap pada harfil la takkid pada laisat.
Dan bukanlah ia sifatun tadi, bukanlah sifat Tuhan perkata tu, bukan sautin, jadi sautan, jadi kira mari jadi majrur bagi bol iktibar atap, cuma bol tu bol zaidah. Bukanlah sifat tu bukan huruf, dan bukanlah sifat tu bukan suara. Wala sautin, yani wala min jinsil aswat. Buat kita laisat min biarfin, yani laisat min jinsil huruf wala sautin, jadi wala min jinsi al aswati, bukan jenis pesing bersuara tu dak. Ni kena jaga molek. Ya, nak suara lagu mana satu sifat di zat. Tu suara ni kena kepada arad, sifat bagi kalam lafzi. Suara tu bukan kena kepada sifat kalam tu lagi. Kalam tu sifat, satu sifat hak ada di zat tu gitu ya. I'tikad lagu tu ya. Wajib atas kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala tu ada satu sifat namanya sifat kalam, iaitu sifat perkata. Dengan ada sifat tu lah Tuhan berkata-kata. Dengan sifat tu Tuhan berkata-kata dan bercakap-cakapnya. Supaya kudrat, ada kudrat. Dengan kudrat tu Tuhan berkuasa mengada meniadanya. Dengan iradat tu Allah Ta'ala boleh kandak dan menentukan perkara tu perkara ni. Dengan sifat ilmu tu Tuhan tahu dengan sifat pengetahuan. Begitulah kalam. Dengan sifat perkata tu Tuhan berkata-kata. Ya gomolak tu. Berkata-kata bukan sifat, berkata-kata takluk je. Takluk bagi kalam. Tu. Maka kata dia bukan suara, bukan huruf, bukan suara. Wahia, tu tengok dalam syarah. Syarah kata wahia, dan bermula ia, dan iaitu sifatul kalam ni, atau tilkas sifah, betul apa? Dan iaitu tilkas sifatu, dimakai itu sifat, iaitu sifat kalam ni. Sifat tu munazzahatun, yakni mutanazzihatun, tersuci ia. Tu ia sifat tersuci, terlepas. Munazzah dengan mana mutanazzih, isim maf'ul dengan pakai isim fa'il orang panggil. Isim maf'ul tu munazzahun atau dia fa'ala, tapi dipakai dengan mana isim fa'il atau dia tafa'un, kecek atas jalan majaz. Kecek jalan majaz mursal. Tu orang panggil. Maka munazzah. Sebab apa kena takdir lagu tu? Ya ada dah tu, tak boleh pakai mana hakiki tu. Membawa kepada rusak sikit-sikit saja tu. Kalau pakai makna hakiki bagi munazzahatun tu, lalu tu pergi pakai makna mutanazziha. Apa mutanazziha? Tersuci, terlepas. Kalau munazzahah ni makna disuci akan dia. Tu makna gitu. Disuci akan dia. Pada disuci akan dia bermaknanya kena ada lagi satu pihak pergi menyucikan dia. Apa tu nak menyuci ke mana? Dia pada azali tak ada siapa pihak mana dah. Ya satu ya pada azali. Maka tak ada pihak pergi menyucikan dia. Kalau munazzah tu disucikan dia, siapa pergi menyucikan dia? Kita. Kalau kita, apabila kita ada, siapa pergi menyucikan dia? Tak ada. Kalau tu tak suci lah. Ada bukan makna munazzah tu. Munazzah dengan makna mutanazziha, jadi tersuci pada azali lagi. Tak kena mengena dengan siapa. Diri dia tu tersuci dah. Sifat tu sendiri, terlepas. Mutanazzihatun, tersuci ia sifat tu. Tersuci anit taqaddumi, takluk pada munazzah. Tersuci daripada at-taqaddum, terdahulu. Suci daripada terdahulu. Sifat perkata tidak ada dahulu. Tak serupa kalam lafzi. Kalam lafzi ada dulu ke dia? Kecek hak ni, Zaidun qaimun, Zaid dulu, qaimun belakang. Tengok kecek. Tu kalam lafzi dulu ke dia tu. Zaidun taqaddum, qaimun hak tu ta'akhur. Tu bahasa dia. Qama Zaidun, qama dulu, Zaidun ke dia. Tu kalam lafzi kita tu belah tu. Tapi kalam tu kalam sifat perkata ni dia bukan belah tu dak. Tu nak royak kata bukan kalam lafzi tu dak, kena ke sifat tu yang ada pada zat dia. Tersuci anit taqaddumi, daripada terdahulu. Suci daripada dulu. Wa ta'akhuri, kerana taqaddum itu tulis pada situ. Taqaddum, kerana taqaddum ini sifat bagi kalam lafzi. Tu kerana taqaddum itu ialah sifat bagi kalam lafzi. Tu. Adapun sifat perkata ini,
tidak ada dahulu dan kemudian, kerana ia sifat yang satu jua yang ada pada zat. Tu makna itu. Nak dulu ke dia kan, ya ada so ya sifat tu. Nak taqaddum ke mana, ya satu sifat ya. Nak ta'akhur ke mana, ya so sifat tu ya. Tu maka tersuci daripada taqaddum, yakni terdahulu, wa ta'akhuri atau kepada at-taqaddumi, yakni tersuci daripada tertakhir. Tu misal tadi Zaidun qaimun, Zaidun taqaddum, qaimun ta'akhur. Maka kalam tu kalam lafzi, apa sih perkataan kita. Adapun sifat kalam tu so ya pada zat, ya tak ada dulu ke dia. Satu, wa anil i'rabi, tengok kaki lagi, atau pada anil taqaddum, dan tersuci ia sifat tu, tersuci anil i'rabi daripada i'rab, berubah kelakuan akhir tu. Tu hok ni kerana i'rab ni sifat bagi kalam lafzi. Tu i'rab ni Zaidun, qama Zaidun, Zaidun tu i'rab. Zaidun tu lafaz Zaidun tu. Zaidun tu kalam juga tapi kalam lafzi. Ia tak sunyi daripada ada i'rab, yakni berlaku perubahan di akhir kalimah. Anil i'rabi wal bina'i atau pada i'rab, dan tersuci daripada tetap kelakuan akhir. Tu bina, bina tu tetap kelakuan akhir dia. Huwa ni kalam lafzi. Maka kok mana dia tu? Oh, dia tu bina. Bina tak patah huwa. Tu hiya, bina tak patah hiya. Maka kalau lafzi itu tak sunyi daripada ada i'rab, ada bina. Kalau i'rab bina lah. Daraba, tu mabni. Yadribu, oh i'rab. Gitu. Kalau gitu itu semua sifat bagi kalam lafzi dengan mana perkataan. Ni tak nampak nak kita lop berat dah tu. Tu lop berat dah. Habis itu suci daripada tu. Nak wayak kata bukan belah tu, bukan sifat kalam. Nak tolak belakang ni, nak tolak pendapat Hasyawiyah. Ada juga pendapat Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah tak isbat dulu lagi dah. Pendapat apa dia Mujassimah ada. Mujassimah ni i'tiqad kata di Tuhan tu ada huruf suara lalu dah. Di zat Tuhan tu ada huruf suara lalu dah. Kata dia rahimahullah ta'ala, wa anis sukutin nafsi, atop kepada anit taqaddum, atop situ. Dan tersuci ia sifat kalam perkata saat itu, tersuci anis sukutin nafsi. Tengok tersuci daripada sukut, diam. Diam mana? An-nafsi, yang bangsa diri, diam dalaman. Diam nafsi atau diam batini, orang panggil sukut al-batini. Diam yang dalaman. Diam dalam, duk dia dalam. Tu kalau kita dalam hati tak ada pelaku kecek pepo. Duk dia diam dalaman, orang panggil diam yang bangsa dalam. Tu sukut nafsi. Maka kita kalau kita pergi temu kitab mana-mana pun pergi sebut sukut saja, tak ada kait kena itlaq ni. Sukut murad dengan sukut nafsi ni. Kalau kita temu kitab munazzatun anis sukut, yani sukut nafsi, bukan sukut lafzi. Tu kan murad tu, bukan murad kot tu. Kerana sukut lafzi ia lawan bagi kalam lafzi. Ia lawan bagi takallum lafzi. Adapun lawan bagi kalam nafsi, kalau kalam ismi ni kena kepada sukut nafsi tu. Apa makna sukut nafsi? Bahaya kedak dah ya. Bi alla yusirru fi nafsihi ta'ala al-kalama ma'al qudrati alaihi. Dengan bahawa ni taswid kepada sukut nafsi. Taswir lagu mana cara sukut nafsi? Wa misalu zalika as-sukutun nafsi musawwarun. Bermula dimakai itu sukut nafsi, diam yang bangsa diri, diam yang bangsa di dalam. Diam dalam. Apa lagu mana rupa dia duk dia dalam tu? Duk dia dalam.
Tu. Apa nak dia dalaman? Diam dalaman tu bi alla yusirru, dengan bahawa tidak mengatur ia Allah. Tidak mengaturlah ia Allah. Yusirru tu dengan makna yudiru tu. Yuridu apa ni? Dalam setengah kitab tu yuridu. Kitab banyak. Kitab dulu. Setengah ibarat ulama yuridu. Ada setengah kitab yudiru. Maka kata Syekhul Islam aulanya dengan makna yudiru, yakni idarah. Apa makna? Mengatur. Tu mengatur. Kalau itu sini kita tangguh atas makna tu. Bi alla yusirru, yakni dengan bahawa tidak mengatur. La yusirru ay la yudiru, adara yudiru. Tidak mengatur, ia tidak atur ia Allah Taala. Tidak atur fi nafsihi, pada dirinya, diri Allah Taala tu. Allah Ta'ala tidak atur gapo? Al-kalama, tidak atur akan perkataan. Kalam tu dengan mana kalam gapo tu? Tengok. Kalam tu dengan mana kalam apa? Tak atur pada diri dia akan cakapan. Cakapan dalaman tu lah. Orang panggil takallum nafsi. Kalam nafsi tu. Kalam nafsi dengan mana nafsani tu. Tu. Maka dengan bahawa tidak mengatur ia Allah Ta'ala di dalam pada diri dia, tak mengatur akan cakapan. Supaya kita, kalau kita nisbah kepada kita makhluk ni hadisun nafsi lah. Hadisun nafsi ni maknanya dalam hati kita ada kecek seorang kita. Misalnya kata esok nak dia mau jemput khutbah, dia mau kata baca khutbah sikit esok Jumaat dah, kita kata boleh, insya-Allah kita sanggup. Lepas pada sanggup nak baca khutbah tu, dari hati kita duk kira apa? Dari hati kita duk mikir, siap aku nak baca gapo? Mula-mula nak kata alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lid-din. Duk atur seorang. Kecek pe dalam kita, dalam hati kita, atur kecek pe dalam hati tu orang panggil hadisun nafsi. Hak tu nisbah kepada kita, hak tu. Kalau itu bila hati kita tak pelaku dan tidak mengatur cakapan tu, maka orang panggil sukutun nafsi kita. Kita berlaku sukut nafsi. Tu situ. Tu. Maka Allah Ta'ala tu dak. Maka pada Allah Ta'ala, pada zat tu Allah Ta'ala atur cakapan pada azali lagi dah. Nak berkecek dengan ahli syurga esok pun siap sedia kala lagi dah cakapan yang diaturkan pada azali. Tak kecek sungguh lagi, tapi sudah atur dah. Maka kalau tidak atur, tidak mengaturkan cakapan tu, maka dinamakan dia tu sukut nafsi. Maka mustahil atas Allah Ta'ala. Dengan bahawa tidak mengatur ia Allah Ta'ala pada dirinya, diri Allah Ta'ala, tak mengatur al-kalamah akan cakapan. La yusir tu ma'al qudrati alaihi. Tak lupa la yusirru. Tidak mengatur itu serta kuasa ia Allah, serta kuasa alaihi, di atasnya, atas kalam, alaihi alal kalam. Jadi boleh boleh nak kecek dalam tetapi tak kecek dalam tu maka orang panggil sukut nafsi belah tu. Tu comel tu malak agak tu dia bagi tu baik. Wa munazzahatun, atau kepada munazzahatun dulu, dan tersuci ia Allah, jadi mutanazzihatun juga. Tersuci ia Allah Ta'ala, tersuci anil afah. Ni tersuci daripada al-afah, daripada penyakit, daripada kerusakan, rusak. Anil afah, daripada rusak, kerusakan. Kerusakan mana? Al-batiniyah. Ni apa ni? Afah nafsi ni. Afah nafsi ni bukan afah lafzi dah. Afah nafsi. Suci, tersunyi daripada afah, penyakit ataupun rusak al-batiniyah, yang bangsa dalam. Orang panggil rusak dalaman. Kerusakan dalaman, rusak dalam. Kok mana rusak dalam? Tu nak royak. Orang panggil gapo rusak dalam ni? Tu. Apa orang panggil gapo? Siapa panggil gapo?
tu dia. Tu kerusakan dalaman. ความเสียหายเด้อเกิดความเสียหายภายในtu ภายในtu kecek lagi tu kecek batin dia makna itu. Padahal bukan duk kira zahir batin ke apa dak tu, tapi kira kata pada zat dia tu ada kerusakan dalaman. Lagu mana afah batiniyah, tafsir pula, taswir. Wa tilkal afatu musawwaratun. Ni kalau kita temu kitab, dia kata munazzahatun anil sukuti wal afah masalah. Dia cek kat tu ya. Munazzahatun anis sukuti wal afah. Sukut di situ yakni sukun nafsi, afah di situ afah nafsi, yakni afah batini. Tu takdir kot tu. Kerana dia ada juga afah nafsi, ada afah lafzi, ada sukut lafzi. Ada lagi. Maka maksud dengan afah tu afah batiniyah. Lagu mana kau dulu taswir pada gapo? Taswir pada afah dah tu orang panggil taswir pada manfi dah, ternafi, tersuci dari. Taswir kepada al-afatul batiniyah. Wa tilkal afatu musawwaratun bi alla yaqdira. Saat ni baca bi alla yusirra. Tu dah. Bukan yusirru dah. Bi alla yaqdira, dengan bahawa tidak kuasa ia Allah Taala. Tak mampu, tidak kuasa, tidak berkemampuan. Tak ada kuasa, tidak kuasa ia Allah. La yaqdir, tak lu. Ala zalika, tak kuasa di atas dimakan itu. Tak kuasa di atas dimakan itu al-kalam. Tak kuasa di atas kalam. Tak kuasa di atas cakapan, bercakap tu. Ada penyakit. Tu penyakit tu lah kalau ibarat kita kelunya. Kelu tu satu afah dah yang dalaman. Dengan kelu tu dia tidak mampu di atas dimakan itu. Zalika mana kalau kira? Bukan zalikan kalam nampak tu. La yaqdiru ala zalik. La yaqdir ala Allahumma salli ala Muhammad. Dah ambil je banyak dah. Wa kalamun nafsi. Dah ambil panah Mekah ni kat mana? Wa kalamun nafsi wa yuqalu fil hawadisi harisun nafsi. Ma laysa biharfin wala sautin wala ghairih, walakin lahu tajaddudun wa ta'addudun wa taqaddum wa ta'akhur. Wa qad yusta'malul kalamu bi ma'nal masdari wa huwa al-hadas kama fi qouli ta'ala kalamuka hindan yashfika ay taqlimuka hindan, wal kalamu bi makna sifah yatarattabu minhu al kalimatun nafsaniyah. Wa tilkal kalimat qadimah yuqalu laha kitabullah ad-dalu 'alaiha Qur'anun. Wa tilkal kalimatu amrun i'tibariyun mukhayyalun min sifatil kalami wa yu'abbaru anha bil Qur'ani. Wa tilkal kalimatu muta'addidatun bi ta'addudin muta'allaqati kama waqa'a fi takfifis salati. Ni dobit pada itulah kalau kita kira tengok dalam Syarqawi kata kena. Dia kata
Dia kata wa qayyadan kalama billadhi laysa raddan 'ala al-hashawiyah fi hasrihim al-kalama fi hurufi wal aswat wad dalilu 'ala dhalika kalamuna an-nafsi kama qala ta'ala yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim fa ta'ayyana annahu qad yakunu laysa biharfin la sautin tu binisbati lil hawaris aidan. Tu Yalah juga nisbah kepada hawadis pun kalau kita kira pun belah tu jugalah. Dah. Tu. Dengan bahawa tidak kuasa ia Allah Ta'ala tak kuasa di atas dimakian itu mengatur kalam tu, tak kuasa mengatur kalam. Zalika tu nampak isyarat kepada orang panggil masdar bagi yusir dah, ataupun yusir kalam dah. Tu maknanya ala zalika ala idaratil kalam, buat gitu. Ala zalika ala idaratil kalam. Tidak kuasa di atas dimakai itu mengatur cakap tu. Tak kuasa, tak mampu, tak leh nak kecek. Tak boleh nak kecek. Moga ada sifat kelu tu. Kelu tu orang panggil afah batiniyah. Kama fi, dia kata misal bagi la yaqdir ala zalik. Kama ataupun misal bagi afah batiniyah. Wa mithalu al-afatil batiniyah kainatun. Kainun kama. Tu ma tu kena ke afah batiniyah dah. Dan bermula misal afah batiniyah lagu mana? Kama seperti barang, seperti afah batiniyah, seperti kerusakan dalaman yang sabit pada fi halil kharsi, pada ketika kelu, pada kelakuan kelu, orang kelu, pada kelakuan bagi orang kelu, fi halil kharsi, pada kelakuan bagi orang kelu. Orang kelu ni tak boleh kecek orang bisu lah, kelu, bisu. Maka bisu ni orang tak boleh kecek. Sebab pun ada satu kerusakan dalam diri dia. Dalamnya tu ada rusak dah satu benda. Kerusakan itulah bawa kepada tak kuasa untuk nak atur cakap maka dia tak kuasa nak kecek. Tak kuasa nak kecek. Kerana ada afah batiniyah. Allah Ta'ala tersuci daripada rusak dalaman tu. Sifat perkata ada pada zat dia sedia kala lagi. Wattufuliyati atau kepada al-kharasi, dan pada kelakuan bagi kanak-kanak, keadaan kanak-kanak seorang itu menjadi kanak. Pada ketika jadi kanak, ketika jadi kanak tu, tufuliyah tu kanak-kanak lah maknanya. Budak leh duk kecek boleh tak pergi? Baru anak mari tak boleh kecek lagi. Maka budak tu kalau kira sungguh dia tak kuasa juga tu di atas mengatur cakap tu. Tu. Sini ada tafsil tu baik ni. Dalam kitab mana lah. Allahu Akbar. Lupa bawa mari. Dalam ta'liq Nasafi. Ta'liqat bagi akidah Nasafiyah. Kita dah beli sutih di Mesir. Ta'liqat dia banyak. Dalam ta'liqat tu Yahu tafsir tu baik banyak. Kita tak ada nak nakal mari. Dia sini dia bagi tu baik juga tu. Dia bagi tu baik tu fulia dengan hal khars. Beza sikit. Musana kita nampak borong gi sekali lalu. Baca tu kita lagi kita nak hurat apa-apa sekaligus tu dah. Tu seperti kelakuan yang sabit pada kelakuan bagi orang yang kelu bisu dan tufulia dan kanak-kanak. Wa an jamisi sifati kalamil hawadisi, atau pada anil afatil batiniyah, atau pada anil afatil batiniyah. Dan tersuci ia kalam Allah Ta'ala tu, sifat tu tersuci daripada jami'i sifati kalamil hawadisi, sekalian sifat-sifat bagi kalam, bagi perkara yang baru. Sifat-sifat bagi kalam, bagi benda baru.
Tu. Kalam benda baru ni tak lepas daripada dulu ke dia. Tengok. Kalam benda baru tu tak lepas daripada apa lagi baru. Baru jadi arat. Maka kalam Allah Subhanahu taala bukan arat. Tu beza banyak kalau situ. Wa huwa, dan iaitu al-kalamu tu sifatun, sifat kalam Allah tu ialah sifatun wahidatun, sifat yang satu je. Supalah sifat makani yang lain so sekarang belaka. Maka kalam Allah pun la ta'adduda fiha. Tidak, ni tafsir makna sifatun wahidah. Satu sifat tu tidak berbilang-bilang padanya, pada sifat tu. Tak berbilang-bilang, tak ada kata dua tiga. Hak berbilang-bilang tu kira hak mana? Muta'allaq dia nu. Adapun diri sifat tu saja. Tu. Sungguh pun sifat tu lakin tetapi, dia kata. Tetapi istidrak pada kata wahidah. Sungguh pun sifat tu satu, tapi lakin lahu, tetapi sabit baginya, bagi al-kalam, bagi kalam Allah ni. Walaupun jesa, tapi bagi dia tu aksamun, beberapa bagai. Bagaimana? Iktibariyatun, segala bagai yang bangsa kiraan. Bagai iktibar orang panggil. Sebagai bagai iktibar. Tu maka kalam tu boleh panggil wa'dun, amrun, nahi, apa semua tu iktibar tu, iktibar masing-masing. Aduh, terletih selalu. Tu. Dia kena bahas, dia bahas suku, dia kena kira. Sifat ni salah satu sifat yang letih. Letih nak kira dia. Tapi tak lepas kena kira. Tu tengok dia kata fa min haitsu ta'alluquhu bi talabi fa'li salati masalan amrun, dia kata fa min haitsu ta'alluquhu bi sifati fa'li salati masalan amrun wa min haitsu ta'alluquhu bi talabi tarkiz zina masalan nahyun, dia kata aqimus salah. Tu iktibar tu kalam tu jadi suruh. Maka kalau iktibar tu, iktibari tu kat mana? Aqsam iktibari tu. Iktibari tu kira di mana? Mana tak ingat dah bit. Terbagi tu terbagi takluk. Kadang hakikat kalam tu tak terbagi. Pada yang kata kalau itu terbagi tu terbagi takluk dia. Tu je kena kata gano tu. Lahu lakin lahu lil kalam tu aqsamun, jadi aqsamu ta'alluqihi, kena kata gitu. Beberapa bagai bagi takluknya takluk kalam. Bagaimana? Iktibariyatun, bagai yang bahasa iktibar, kena kira. Iktibar kiraan. Kena kira. Takluk dia iktibar takluk. Takluk kok ni kecek balah ni orang panggil apa? Kalam tu saya. Sifat kalam tu tak terbagi. Tu tengok. Kalau kita kira tengok zahir tu selera. Kata so, tapi baginya ada bagai pula. Bagai ke mana so? Bagai tu bagai takluk dia. Tu. Faham dak hod oyak. Siaplah haji. Tu. Dia kecek sore dah. Tu. Aqsamun i'tibariyatun. Tengok baca bibi. Famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fa'li salati masalan amrun wa min haitsu ta'alluquhu tu bi fir'auna kau dulu bi haitsu ta'allaquhu bi anna fir'auna fa'ala kaza au fa'ala kaza. Apa mana bi anna fir'auna fa'ala kaza au fa'ala kaza pula. Kena kecek lagu tu. Kena kecek lagu tu. Fa'ala kaza au fa'ala kaza.
Kecek fa'ala kaza wa kaza. Hak tu kalau sah. Kalau tengok rupa serupa dengan fa'ala kaza au lam yaf'al kaza. Tu nak pergi rupa tu. Tak sedap pula tu ibarat tu. Bagaimana tu kitab tu. Lupa tak nak tengok ni. Kalau dah baca dek ni boleh masuk tengok hak nuskah tu. Nuskah dulu tu. Duk sedap au lam yaf'an ni, tapi tak apalah baca teruk dia. Bi anna fir'auna fa'ala kaza au fa'ala kaza. Masalan khabarun wa min haitsu ta'alluquhu bi anna at-ta'i'a lahu lit-ta'i' tu al-jannatu wa'dun. Bi anna at-ta'i'a lahu al-jannatu wa'dun tu. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna al-'asiya yadkhulu an-nara, jadi fin-nari. Tu hak tu wa'idun. Tu ila ghairi zalika wa yata'allaku an kalam tu bi jami'il wajibati. Ni nak pergi ke takluk tengok al wal jaizati wal mustahilati kal ilmi, ka ta'alluqil ilmi, seperti takluk ilmu juga. Lakin ta'alluqul ilmi ta'alluqun kishafin wa ta'alluqul kalami ta'alluqu dilalatin. Tak serupa situ, tak serupa betul takluk. Walaupun takluk tu muta'allaq serupa, tapi takluk tak serupa, kerja tak serupa. Wa ta'alluquhu ta'alluqun kalam bin nisbati li ghairil amri wan nahyi ni tangjiziyun qadimun. Tengok ya herat dia kata tu. Allahu akbar. Wa amma bin nisbati lahuma lil amri wan nahyi fa illam yushtarat fihima wujudul ma'muri wal malhiyi fakazalika ay fatanjidul qadimun juga fakazalika ay tanjidul qadim juga aidan wa in isturita fihima zalika wujudul ma'muri wal manhi kana ta'alluqu fihima fil amri kalau ta'alluqu fihima fil ma'muri wal manhi tu suluhiyan qalu kana ta'alluqu fihima fil amri wan nahyi tu suluhiyan qadiman qabla wujudil ma'muri wal manhi wa tanjizan hadisan. Masya-Allah, banyak kau ba'da wujudihima. Ini kalau tak ada asal sikit dah, tak payah apa pasuk. Wa tanjizan hadisan ba'da wujudihima fa huwa ta'ala mutakallimun amirun nahin wa wa'idun mutawa'idun bi kalamin azaliyin bi sifati kalamin lah azaliyin qadimin qaimin bi zatihi la yushbihu kalamahu kalamun khalqi falaisa ay kalamuhu tu bi sautin, yani laisa sautan, laisa sautan. Apa dia? Yahdusu mining silali hawain aw istidkaki ajsamin wala biharfin yanqati'u bintibaqi syafah bibi aw taharruki lisanin atau pada intibaq. Wa Musa alaihi salamu sami'a kalamallahi bi ghairi harfin wala sautin. Tengok Allahu akbar. Kama yaral abraru zatallahi ta'ala fil akhirati min ghairi jawharin wala aradin. Allah, situ tengok kecek lagu tu. Allah, kecek di borong-borong doa tu. Borong-borong doa tu. Sio lalu sini. Sio. Tengok baca lagi. Wadidduha ay sifatil kalami. Al-bakamu, bukan bukmu. Bukmu adalah bakam. Al-bakamu baca wikna. Dan bermula lawannya tu al-bakamu wa huwa al-kharasu. Wa huwa al-kharas. Wal murad bil bakami adamul kalamin nafsi. Tengok ya ta. Sawaun kana, adapun kalam tu bi afatin bisababi afatin am la
fadakhala fihi fil bakami ni as-sukutu, yani sukutun nafsi. Tu maka masuk sukut nafsi dalam tu. Wal muradu bil kharasi afatun, ni tamna'u minal kalami nafsi. Wa misaluhu fi syahidi ayyamna'a Allahu anil insani at-tafakkura fala yajri ala qalbihi kalamun nafsiyun. Wa'lam anna kalam Allah Ta'ala yutlaku alal kalamil qadimi al-qaimi bi zatihi ta'ala. Tengok banyak kecek. Wa alal kalamil lafzi al-maqru'i bimakna annahu ta'ala khalaqahu. Tengok Sarah kata khalaqahu. Maka kalau kira sini kalam lafzi itu makhluk lah. Kalau kira makhluk pun boleh kecek atas majlis ilmu ni ya. Kecek luar-luar tu tak harus kecek lagu tu keliru takut pergi salah. Tu walaysa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun faman ankara anna ma baina daftayil mishafi kalamullahi faqad kafara illa ay yurida annahu huwa sifatul qa'imatu bi dzatihi ta'ala. Wa ma'a kaunil alfazil lati naqra'uha hadisatun wa ma'a kaunil alfazi allati naqra hadisatan la yajuzu ay yuqala al-Qur'anu hadisun. Bukan hadisan tu, hadisun ay yuqala al-Qur'anu hadisun illa fi maqamit ta'limi. Sini li'anna al-Qur'ana yutlaqu ala sifatil qa'imati bi zatihi ta'ala aidan lakin majazan farubbama yutawahhamu min itlaqi annal qur'ana hadisun diprase anna naik pak yutawahhamu naik pak anna sifatal qa'imata bi zati ta'ala hadisatun wa tahqiqu nak pergi ngaji luas sangat wa tahqiqu anna madlul al alfaz allati naqra'uha tu ba'du madlul sifatil qadimati lianna sifata tadullu ala jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati wal alfazul lati naqra'uha tadullu ala ba'di dhalika. Fahimtum? Faham. Wallahu a'lam. Tu nak ngaji luar. Nak ngaji luar pergi dengarlah tu ya. Dengarlah tu. Baca lagu tu, baca sampai kecerah pun boleh. Baca belah tu. Tapi yang dikehendaki dengan murak tu nak hak tu. Tu tak ada pelik bacalah tu, reti nahu tu boleh baca lah. Sampai kecerah boleh baca. Tapi maksud dia tu. Tu. Pak budak kita duk ngangur, duk ngaji dengan Syekh. Lalak masuk mulut. Tu gitu. Duk mengaji depan Syekh. Syekh tak apalah Syekh reti mung tu reti ke tak. Tak apa pergi ambil berkat la ilaha illallah. Ambil berkat dulu. Nak ambil berkat kena ambil ilmu. Nak ambil dua-dua, yang ambil berkat saja. Ini ambil berkat siapa ke habis. Pak tahu apa? Wak klik berkat tu. Wak klik berkat tu maksud. Waktu yang ambil berkat tu mana ilmu nak menyebarkan masyarakat tu masya-Allah. Sebab tu nak pergi mana-mana pun tahqiq molek dulu di ponok ni madas sining ya. Tu madas sining. Sungguh dituntut kita mengaji kot luar-luar lagi, buka pengalaman, semakin jauh pengalaman, buka pandangan kita tu luar pengalaman. Tu disuruh, tapi lepas daripada kita kemah molek. Tu tak ada larang nak tambah 2 3 4 lapis rumah pun tapak tu kemah molek. Tu tapak dia tu. Habis itu Allahu akbar. Kesimpulan ni dia kena kira suku belaka, tapi nak buat rengkah-rengkah gitu ya dah. Rengkah-rengkah. Kalau kita duk mengaji mari, kalam hok duk buat marai itu satu dah.
Allahu Akbar. Al-kalam, sifat perkata Allah Ta'ala, sifat perkata. Tuh. Sifat perkata, makna sifat. Kalam dengan makna as-sifah. Iaitulah perkata. Satu sifat yang ada pada zat. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, sifat inilah dikatakan satu sifat yang jadi permulaan untuk boleh berkata. Orang panggil mabda' bagi boleh berkecek. Mabda', permulaan. Segala sifat ma'ani ni mabda' belaka. Sifat perkata, sifat berkuasa pun mabda' bagi boleh berkuasa. Apa mabda'? Mula humi situ. Humi nak boleh kuasanya ada sifat perkuasa. Humi nak boleh katanya ada sifat perkata. Maka perkata tu mabda' bagi jumhur ulama, jumhur isbat akan mabda' itu. Maka orang panggil sifat ni ada sedia kala lagi. Sifat ni satu je. Satu sifat yang ada pada zat. Satu sifat. Sebut satu sifat ni tak berbilang-bilang dah lah. Ada pada zat. Ada pada zat. Tu. Lepas tu sedia kala adanya. Ni sedia ke qadim? Sedia kala adanya. Satu, ada lagi kalam dengan makna masdari, jadi makna takallum atau taklim. Orang panggil kalam masdari dengan makna berkata-kata, bercakap-cakap. Takallum, kalam ni mana takallum? Bercakap-cakap. Maka bercakap-cakap ni orang panggil takluk ni. Ni takluk bagi kalam ismi zat ni. Kalam dengan makna sifat tu. Tu takluk kalam, hak ni ta'alluq kalam, takluk bagi sifat kalam. Hak ni dilalah. Hak ni orang dengar reti. Tu kalam ni hak reti orang panggil. Dilalah dia, menunjuk we orang faham. Memberi faham ke orang. Berkata-kata tu. Berkata-kata tu we faham ke orang. Tu berkata-kata. Berkecek, bercakap, berbicara. Ni orang panggil kalam masdari. Mana berkata-kata. Tu. Maka ni orang panggil takallum ni. Ni orang panggil takallum kerana masdar dia nak takallum, berkecek. Takallum. Takallum. Takallum ke apa orang panggil takallum lafzi hak ni? Muka kecek tu baik lapar. Ni takallum lafzi, orang panggil kecek tu baik lapar. Hei, kana wei. Tu orang panggil takallum lafzi. Tu orang panggil kalam dengan makna takallum. Tu takluk. Tu takallum lafzi. Maka lawan baginya, bagi kalam dengan makna yang kedua ni, lawan bagi berkata-kata tu apa? Berkata-kata, lawan bagi berkata tu apa? Tak kata. Tak berkata. Apa tak berkata? Dia. Lawan bagi berkata-kata, lawannya diam. Kan duduk dia, tak kecek apa? Lawan bagi kecek tu dia. Diam ni lah orang panggil as-sukut tul lafzi ni. Sukut lafzi.
Diam tak kata apa-apa. Tu lawan bagi diam. Sabit tu berkata-kata bukan lawan bagi bisu. Bisu bukan lawan berkata-kata. Berkata-kata tu lawan bagi diam. Hak lawan bagi bisunya sifat berkata tu. Lawan bagi kelunya sifat berkata tu. Nampak tu dah? Bila ada sifat tu pada Allah Ta'ala, dia berkata-kata, dia berkecek. Bila kecek, apa yang hasilnya? Kalamnya kedua dengan mana al-hasilu bil masdar. Bila berkecek dah, apa hasil mari? Perkataan. Maka kalam dengan makna yang ketiga ni artinya berkataan. Orang panggil perkataan. Perkataan, cakapan dan perkataan. Ni orang panggil hak asing mari. Tu. Tu orang panggil kalimah. Kalimah tu baik mari lapar tu lah. Perkataan, lapar-lapar hak tu baik tu. Orang panggil kalam dengan makna hasil bil masdar. Kalam ni orang panggil mutakallam bih ni. Maknanya benda jadi kecek dengan dia. Lapar. Kalam dengan makna ni dengan makna takallum, kalam dengan makna mutakallam bih. Tu benda yang kita kecek tu baik mari. Zaidun qaimun. Hak tu baik tu orang panggil al-hasil bil masdar. Perkataan kita. Perkataan ni orang panggil muta'allaq bagi kalam. Lafzi. Kalau lafzi dah ni bagi takallum lafzi ataupun kalau lafzi tak ni muta'allaq bagi kalam lafzi. Bila kecek tu baik lah perkataan. Maka berkata-kata ni bukan sedia kala berkata-kata. Baru bila? Kecek dengan Nabi Musa, baru tekan Nabi Musa ada tu. Kecek Nabi Musa bukan kata kecek mari sedia kala lagi dah. Pompai mari sedia kala lagi. Nabi Musa tak beranak lagi pun kecek dah bukan. Kecek teka tu. Kecek dengan Nabi Adam ketika Nabi Adam ada tu. Wa idqa, ingatlah Muhammad pada ketika. Allah Ta'ala kecek. Ingat Muhammad ketika Allah berkecek dengan Nabi Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ketika Tuhan kecek dengan puak malaikat. Wa iz kunna ya Adamu. Mengingat ketika kami kata kepada Adam, ya Adam sikit. Tu. Berarti itu dalil kata kecek pe Tuhan tu berketika. Ada teka-teka ya. Bukan kerja sokmo. Tu. Hak ada sokmo tu sifat ni tu sedia kala di zat. Sifat ni tak binasa, tak hilang, tak binasa, sentiasa ada. Hak ni sedia kala. Ada sifat perkata pada zat Tuhan. Tapi berkecek ni pada waktu yang dia nak. Dengan orang yang dia nak. Pada perkataan hak dia nak. Siapa masa dia? Ni, ahli syurga tu ada tak gila ni? Tak ada masuk syurga lagi. Lepas Tuhan kecek dengan ahli syurga lagi. Tak lagi. Maka berkata-kata tu tak lagi kepada ahli syurga tu. Kecek pun tak ada orang laginya. Tu. Tapi bila kita masuk syurga esok tu kecek dengan kita. Tu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Dia tanya mari so. Tu dah. Kali gitu kalam dengan makna ni orang panggil perkataan ni muta'allaq bagi kalam lafzi. Tu dia. Ni orang panggil kalimat lafziyah. Ni kalimah hak daripada lapar ni. Kalimah hak tu baik luar. Habis itu maka kalam masdari ni kalau kira sungguh bukan qadim, baru ya. Maksudnya benda baru. Kalam lafzi ni pun takluk daripada kalam masdari pun baru juga. Baru hasil. Tu. Allah Ta'ala kecek dengan Nabi Musa. Kecek lagu mana? Ya Musa, ikhla'na alaik. Cabut kasutmu. Tu. Ikhla'na alaik. Perkataan tu baru ya teka tu. Allah Ta'ala menjadikan
ada kita bina atas satu pendapat ulama, satu kaum. Allah Ta'ala menjadikan akan huruf suara tu sehingga Nabi Musa dengar. Maka dengar perkataan yang huruf suara tu jadi saat itu, perkataan tu menunjuk di atas kalam yang qadim. Kata Tuhan surga apa? Maka perkataan ni baru je. Al-hasilu bil masdari, perkataan muta'allaq bagi kalam lafzi. Faham tak ni qada-qada ya. Lagi pula kalam yang keempat, orang panggil kalam apa? Kalam nafsani. Hak ni juga masuk dalam nafsi, dalam ulama kecek nafsi ni tu, nafsani ni. Sebab tu nafsi dalam kitab ulama tu tubik dua situ. Nafsi dengan makna kalam nafsi dengan makna nafsani, dan kalam nafsi dengan makna ismi. Kerana dikadang dengan nafsi itu mengandungi dua dah. Kadang kita isbatkan mabda', ia mesti ada sifat berkata. Dalam tu. Habis itu. Maka kalam nafsani. Nafsani ni ada kelima ni ada sebut. Yang kata ada satu kitab sebut lapan nafsani. Kita sebut nafsi tak? Nafsani. Apa kalam nafsani? Nafsi dengan mana nafsani? Nafsani ni kena kepada atur cakapan pada azali. Tu berkata-kata juga, terjemah dengan berkata-kata juga hak ni. Tu Yusuf kata tak apa berkata-kata hak ni. Nafsani ni pun terjemah dengan makna berkata-kata juga. Berkata-kata dengan makna apa? Bukan berkata-kata lafzi ni. Berkata-kata dengan makna atur cakapan pada azali. Idaratul kalam lah. Dia teratur, dia cedek. Bukan cedek apa? Bukan cedek dengan makna siap. Dia atur cakap pai sedia kala lagi dah. Teratur cakap pai dia. Dia mengatur cakapan pada azali lagi. Nak kecek dengan ahli syurga, walau tak kecek lagi pun, perkataan yang diatur tu siap belaka dah pada azali dah. Nak kecek ke apa tak? Maka mengaturkan atur cakapan pada azali itu dikatakan kalam dengan makna kalam nafsani. Maka berkata-kata nafsani itu orang panggil takallum nafsi. Hak ni ni. Ni takallum nafsi. Hak ni berkecek juga. Kecek juga, tapi takallum nafsi, bukan takallum lafzi dak. Tu. Maka hak hasil daripada takallum nafsi ni apa? Kalimah, perkataan. Bila ia berkecek, ia atur cakap pada azali. Hasil perkataan yang ada pada azali. Perkataan azali itu bagi kalimat nafsaniyah. Kalimat nafsaniyah panggil perkataan dalam ni. Tu. Maka kalimat nafsaniyah tu kira-kira bagi dimuta'allaq bagi kalam nafsani, muta'allaq bagi kalam takallum nafsi tu. Tu adapun perkataan ni orang panggil muta'allaq bagi kalam lafzi. Hak ni pada azali. Maka hak ni qadim juga serupa dengan sifat perkata. Cuma murad dengan sifat di sini kena rahning. Pada hak ni pun kita nak juga, kena i'tikad juga ni pun. Kena kira juga, dia kira sekali dua ni. Cuma yang dimaksud dalam ilmu usul berkait dengan sifat ma'ani kena kira hak ni. Walaupun sama-sama qadim pun, hak ni qadim juga. Tapi hak ni amr i'tibari, hak ni benda wujudi. Tu dia. Tu dah. Panjang dah letih tak? Mang tak? Sebab itulah dalam kitab ulama dia sebut dua ya, al-kalamu an-nafs al-lafzi wal nafsi ya kecek. Dia kecek dua tu.
Maka lafzi dia tubik ni. Ya tubik takallum lafzi. Ya bukan. Ya tubik apa dia? Lafzi. Lafzi tubik. Lepas tu nafsi punya tubik lagi. Tak ingat lagi kita waktu dah dulu sekali. Tu lafzi nafsi tu ya tubik mari. Waktu nafsi ni ya baik ni. Tubik kalam nafsi, tapi dikandaki dengan nafsi tu yang mengandungi hak tu dengan cara faham dah. Faham. Jadi menunjuk Allah banyak cara dah. Pada hak ni. Mana ni? Ustaz agak lah. Bateri kurang. Pada hak tu. Mehon atas ni. Kau mari kira semula. InsyaAllah. Maka ingat gitu ya. Allah Subhanahu Taala. Maka ni kira-kira mari ni. Kalau sud-sud kapung royak kata i'tikad nampak cik kata Allah Taala ni ada satu sifat namanya sifat perkata. Dengan ada sifat tu Tuhan berkata-kata. Akan apa perkataan yang dia kehendak kepada sesiapa yang dia kehendak pada waktu mana yang dia kehendak. Tu ya. Tu. Ya kecek apa kecek peh yang nak. Kepada siapa pun yang nak. Pada waktu mana pun yang nak. Tu. Sifat mana? Sifat kata-kata tu ya. Perkataan tu banyak, kalimat tu banyak. Tu. Maka iktibar takluk tu baiknya nahyun wah apa nama? Tu baiknya orang panggil amrun wa'dun apa semua tu. Tuhan suruh, Tuhan janji, Tuhan larang. Tu ya iktibar takluk tu. Terbagi takluk tu, itu baik mari ikut tu. Berkata-kata tu. Tu. Habis itu. Ni kira lagi tu dah. Kira lagi insya-Allah. Betul kalimat nafsaniyah tu kira lagi. Hak mana dipanggil amrun. Hak mana panggil nahyun. Lepas tu sebelum ada mukhatab lagi teka mananya. Iktibar di mana. Tu kena kira lagi. Tak say dah. Pada dah. Boleh dah tu dah. Pada tu pun pada dah. Enak dah. Iktikad gitu. Iktikad gitu. Habis itu kata dia rahimahullahu ta'ala, sebab dia kata murad dengan afah tu apa nama afah yang menegah daripada kalam nafsi dengan nafsani tu. Jadi dia kata bila sebut kata kelu bisu, murad dengan kelu bisu ni ialah tak ada sifat perkata, tidak ada sifat kalam nafsi. Tidak ada sifat kalam nafsi. Maka tak ada sifat kalam nafsi itu ni hak ni lawan dia hak atas ni. Hak ni lawannya bisu, sifat perkata ni. Lawannya bisu. Hak ni lah kharas. Hak ni lah bakam. Hak ni lawan dia. Bila ada sifat tu tak ada sifat ni. Tak ada sifat ni. Dan juga kalau kita kira ya dua, itu baik dua. Dia mengata nafsi ya dua lah dah. Banyak. Bila kecek ya tu baik dua, ya kena makan hak ni ngatik tu. Ya taswir dua. Tapi hak ulama dak kira wak lawannya bisu, lawan hak atas. Ingat gitu. Lawan hak atas sifat perkata tu. Sifat perkata tu sendiri. Allah. Kena mana sukut nafsi ni lawan hak ni, hak takallum nafsi, lawan dengan takallum nafsi.
Ya. Mana? Hak ni. Sukut lawan nafsani. Sukut nafsi ni lawan hak ni. Hak ni mustahil. Kalau sukut nafsi tu mustahil. Tu. Mustahil. Sukut lafzi tak apa, sukut nafsi ni tak boleh. Hak ni tersuci pada sukut nafsi. Tidak aturkan cakap pada azali tu. Tu. Tak apa. Tak apa. Sukut lamsi ni hak ni, lawan hak ni. Takallum. Tu. Sebab tu dia bagi tu baik kalam dengan mana takallum, kalam dengan mana takallam bih. Ada dua situ. Takallum tu dua, takallum lafzi, takallum nafsi. Tu dia. Tu. Situ. Bagi baik dia bagi tu baik. Lepas tu takallum lafzi, lawannya sukut lafzi. Tu. Lepas tu takallum nafsi, lawannya sukut nafsi. Tu gitu. Lepas tu mutakallam tu perkataan lah, perkataan. Perkataan. Kena kepada mutakallam bih. Maka perkataan tu iaitu baik dua. Perkataan yang bahasa lafzi, iaitu al-hasil bin masdar tu. Dan perkataan yang bahasa nafsi, iaitu kalimat nafsaniyah. Itu susah lagi. Hak no. Tu dah. Habis itu. Aduh. Dia banyak. Dia banyak. Kita duk kira dah dulu. Ada buat dah atur tapi tak ada duk mana tarang tu. Buat kik. Tak apa, tengok habis situ. Wadidduha. Tengok did dah. Kerana i'tikad kata Allah Subhanahu Wa Taala ni ada satu sifat yang bernamanya sifat perkata. Sifat ning satu sifat yang ada pada zat. Sifat ni bukan jenis pesing suara, bukan jenis pesing huruf. Sifat tu kena ke sifat mani hak dari zat. Bukan huruf, bukan suara ada sifat tu. Sifat perkata tu bukan huruf suara. Bukan ada dulu ke dia. Pasal sifat tu saya. Hak ada dulu ke dia sifat apa? Kalam ni, kalam lafzi ni dulu ke dia tak apalah hak ni. Tuhan kata Iqra, tu mari dulu dah. Iqra, tu dulu. Dulu ke dia kalau lafzi perkataan ni tak apalah, ada dulu ke dia. Tu. Tapi sifat tu, sifat perkata tu tidak ada dulu ke dia. Tu hak tu. Hak tu hak jadi i'tikad kitanya. Kena pergi hak tu, hak atas tu. Tu habis itu. InsyaAllah kau tepuh gilah dah. Dalam kitab lain-lain lagi banyak perkara lagi kena mengaji gi, tepuh gi. Dia tak sudah dengan sutih tengah-tengah sifat ni sebab kalam gini. Dia tak sudah dengan sutih. Habis kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa didduha, dan bermula didnya lawan baginya bagi sifatil kalami. Ada jawab siap dah. Bermula perkara yang melawani baginya bagi sifatil kalam. Benda yang lawan bagi sifat kalam. Ketah tu pergi solat pun lupa mari. Hak dia tulis sifat kalam tu. Ada pak dia bagi siap, kita lupa mari. Tai kasang bagi tak apa hak tu. Dibaca hak tu nyata molek dulu lebih kurang. Lepas tu kita ngaji tu kita nyata sikit. Ya tulis siap dah lupa duk mana. Tapi saya pim dah duk Mesir pun kita pim suku. Nanti print tu baik insya-Allah. Tu. Kalam tu. Pembagian kalam. InsyaAllah lah. Nak kupak dah tu. 4:30 tu dia mau nak mari itu ni. Oh yak belakang dah sini. Nah. Ming apa yak belakang dah? Baik no.
20 ni orang ni. Lepas tu jadi dia tak boleh buat back tu lah, ada ayat dah. Cuma menentukan jumlah. Minta menentukan jumlah sungguh. Tu. Sebab kalau tak menentu jumlah ni takut jadi malu kita ya. Malu kita. Demo lapis tu dia buat dengan atur dia buat gapo tu dia ada rabuk dia. Bukan sepor rumah kita tak bagi-bagi begitu ya. Sekadar dia boleh main bubuk-bubuk mai pakai mai bubuk-bubuk dak tu rumah kita. Hak dia kalau dia kata nak 40 dia nak tengok 40 sungguh. Tu. Dia tak main nampak kata kita tipu ke apa dak. Minta sungguh gitu. Kalau rumah kita ni tak apalah. Mari bagi. Biar ada, tak ada tak apa. Ai nak 40 raya. Hai. Kau tak ada tak apa. Bagi dia kalau tak ada tu dia rasa tak kena pula. Tu. Dia tak menentu gitu lah. Tara menentu dah pun kadang-kadang kat rumah kita di tu kalau tak menentu langsung susah lah tu. Pergi sembahyang banyak nak 10 orang. Ada 12 orang lagi main mana? Tu biar orang ya. Nak hamak turun pun gitu dia naik dah. Tu kitalah tu. Tu dah 10 tapi mari lebih. Kita tak say lagu tu. Tu dah nak tengok sikit lagi. Duk mana duk tulis. Itu semua dia duit juga dulu buat saha ni pun berapa ratus ribu dulu. Tapi dia nak tengok juga dia buat. Kata nak buat apa. Lepas tu dia atak orang mari, ada orang mari, orang dia. Mari tengok. Ada sungguh ke tak. Dia tak tanya kita, tapi atak orang dia mari. Tu orang lapis tu ni dia nak kenyataan. Dia nak kenyataan. Tengok wadidduha dan bermula lawannya, lawan bagi sifat kalam tu apa? Al-bakamu. Bakam tu apa yang bisu? Bakam. Tu bakam. Apa bakam? Wa huwa dan iaitu al-bakamu tu. Iaitu al-bakamu tu ialah al-kharasu, kelu, sifat kelu tu lah. Tu kharas. Kata dia, tengok dalam dia kata wal muradu bil bakami, dan bermula murad ulama usuluddin bil bakami, murad dengan bakam di sini. Apa murad dia? Ialah adamun kalami, tidak sifat kalam, tidak ada kalam nafsi. Adamu kalamin nafsi, tiada sifat kalam nafsi. Tak ada kalam nafsi. Nafsi dengan mana ismi dan nafsi dengan mana nafsani, termasuk dua tu. Tak ada kalam nafsi tu, hak tu mustahil bakam dah. Sawaun kana, sama saja adalah ia adamun kalam tu, sama saja adalah tidak ada sifat kalam nafsi itu, bi afatin, dengan pada penyakit dalaman, afatin batiniyah sana itu. Kerusak kedalaman, membawa kepada tak ada kalam nafsi, dan juga jadi keluh. Amla atau tidak amlam yakun, amlam yakun bi afatin, atau amla yakunu bi afatin, tak apa. Atau tidak adalah ia kalam nafsi itu, atau tidak adalah, kalau tak ada, sama saja adalah ia tak ada kalam nafsi itu dengan sebab afah, atau tidak, nak kata rena atau tidak
Tu amla amlam yakun bi afatin. Tengok tu. Atau tidak adalah ia adamun kalam tu bi afah. Lagu mana? Amla. Amla lagu mana? Sabit tu dia kata fadakhala tu. Tu fadakhala tu yang mari di amla tu dah. Fadakhala fihi, maka masuklah padanya pada al-bakami ni. Masuklah pada bakam ni juga. Masuk oleh as-sukut, masuk oleh sukutun nafsi ya tik. Masuk sukutun nafsi ya tik lah tu. Itu dia. Tu jadi adamun kalam ni dua situ. Adamun kalam jadi tidak sifat perkata dan tidak sedia perkataan dan tidak mengaturkan perkataan pada azali. Hak tu murad dengan bakam di situ. Murad dengan bakam tu dua. Apa tu murad dengan kharas tu afah tu. Wal muradu bil kharasi afatun, kelu tu kena ke satu penyakit. Afah mana? Hak ni afatun nafsiyatun ataupun afatun batiniyah. Afah batiniyah yang tamna'u minal kalamin nafsi, yang menegah ia afah tu, kerusakan yang dalaman saat itu, menegah daripada kalam nafsi, daripada kalam nafsi. Kalam nafsi dengan makna nafsani. Menegah daripada kalam nafsi, ini kalam ismi dan kalam nafsani itu dua. Wa misaluhu fi syahidi an ayyamna Allahu anil insani at-tafakkura fala yajri ala qalbihi kalamun nafsiyun. Tak ada apa dah tu. Aduh, mani dah. Tak sirah kecek banyak. Tu. Kalau baca jadi panjang, ya kok sesuatu tapi panjang dah. Tu tak boleh wasana kitab lain lagi. Nak menyata dia. Kena ngaji jugalah. Tak sudah lagi dengan hak ni. Suti sekuat-kuat kita ada asah pembagian tu molek dulu. Tu dah. Habis itu. Wad dalilu ala zalika, dan bermula dalil perkara yang menunjuk ala zalika ala wujubin kalami lahu wastihalatil bakami alaihi. Itu zalika ala zalika ala wujubi al kalami lahu ta'ala wa istihalati al bakami alaihi. Itu kira dia bermula dalil di atas dimakai itu mesti sifat perkata tu bagi Allah Ta'ala. Mesti ada sifat perkata bagi Allah, dan tak boleh ada sifat bisu, sifat bakam tu di atas Tuhan. Mana dalilnya? Dalilnya ialah qauluhu ta'ala, ialah firman baginya bagi Allah Ta'ala. Khabar bagi dalil tu ialah firman bagi Allah. Allah katakan badal pada qauluhu wa kallamallahu Musa taklima. Ni ayat ni pun surah sifat ni pun datang dengan dalil naqli juga. Supaya dengan samik basat juga ni. Kalau kira kenapa semata dalil akli tu jadi tak kuat sangat. Malaikat kita tarik sepuluh semalam tu, tarik sepuluh semalam tu tak apa. Dah. Maka kata dia wa kallamallahu, dan bercakap-cakap oleh Allah. Kallama, dan bercakap-cakap oleh Allah. Tuhan berkecek banyak kali tu, banyak kali kecek tu, kecek banyak tu. Kallama tu fa'ala tu binali taqsid. Dan bercakap-cakap oleh Allah Ta'ala Musa akan Nabi Musa alaihi salam. Allahu Musa tu maf'ul bih. Bercakap oleh Allah akan Nabi Musa. Tu riwayat sendiri. Kecek lagu mana? Allah Ta'ala kecek. Kecek ke takut tu hatta Jibril mari doa. Ada kecek sendiri. Tahu di mana kata kecek sendiri? Takliman. Takliman tu maf'ul mutlaq bagi kallama. Maf'ul mutlaq li ta'kidil amal. Orang panggil. Bercakap oleh Allah akan Nabi Musa takliman. Sungguh-sungguh bercakap. Mana itu? Sungguh-sungguh bercakap. Cakap sungguh. Bukan kecek dengan makna hatta orang meriwayat tu tak. Kecek sungguh. Dia sendiri kecek. Kecek sendiri.
Maka datang maf'ul mutlaq li ta'kid amil salah satu ilatnya, salah satu hikmahnya untuk nak menolakkan makna majaz bagi kalam tu. Bukan kalam dengan majaz, kalam hakiki. Kecek sengoti. Tu. Habis bercakap oleh Allah akan Nabi Musa takliman, betul-betul bercakap, sungguh-sungguh bercakap, benar-benar bercakap. Kecek sungguh. Tu duk kecek di Bukit Tursina. Nabi Musa tu datang Bukit Tursina. Tu. Apa makna dalam ayat tu dah? Kalama, apa makna Tuhan berkecek dengan Nabi Musa? Dalam dia kata kena ai arti kallama tu ai azalallahu anhu, menghilang oleh Allah Ta'ala, menghilang darinya dari Musa alaihi salam. Allah Ta'ala menghilangkan daripada Nabi Musa tu al-hijabah, akan hijab, akan dinding. Allah Ta'ala menghilangkan dinding. Tu apa makna menghilangkan dinding? Tu. Wa asma'ahu, dan telah memperdengar ia atau pada azalah, dan memperdengar ia Allah akan dia, akan Musa tu memperdengar al-kalamah, akan kalam dia, kalam Allah. Kalam mana? Al-qadimah, kalam yang qadim. Ni satu kaum ni bina atas pendapat Asy'ari ni. Pada Imam Asy'ari yang mengatakan Tuhan mendengar, Nabi Musa dengar sifat kalam yang qadim tu, sifat perkata tu. Bila Nabi Musa dengar sifat tu, Tuhan menyatakan akan sifat tu untuk Nabi Musa. Tu makna azal al-hijab, bukan buka hijab ke apa dak. Menyatakan sifat perkata tu untuk Nabi Musa dengar. Dan Nabi Musa dengar sifat perkata tu, maka Nabi Musa faham akan maksud Tuhan bila dengar tu. Tu di situ. Tu dah. Makna tu asma'al kalam al-qadim. Tu maknanya. Ni kita bina atas pendapat hak Asy'ari. Adapun pendapat Maturidi, Allah SWT menjadikan apa dia, Allah Ta'ala menjadikan huruf suara tu pada udara, maka didengarilah oleh Musa alaihi salam. Tapi dengar pun tak berjihad juga. Dengar cuti tubuh. Seolah kata dengar tak tahu mai mana. Khabar-khabar dengar lele telinga. Tak ada kata kanan kiri duk boleh paling dengar tengok suara tu tak. Dengar tu pun dengar masuk dalam telinga dia. Seolah kata dengar suti tubuh. Boleh kata dengar suti tubuh. Dengar. Tu tengok. Dengar Nabi Musa tu, lagu tu lah kita dengar cakapan Tuhan di kiamat esok dalam syurga Tuhan tu. Lagu tu juga. Tu dengar masuk dalam telinga. Allah Ta'ala jadi kekuatan telinga tu untuk dapat mendengar akan kalam yang qadim tu. Ni jauh lah sikit kecek lagu ni. Ni ulama dia mari kira banyak ke ulama pilih kot satu lagi, satu maksud lagi, iaitu kata tak ni Allah Ta'ala menjadikan huruf suara untuk didengarkan Nabi Musa. Bila Nabi Musa dengar hak tu, faham murad Tuhan. Tu. Maka cakap faham Nabi Musa dengar tu menunjuk kata ada sifat perkata di Tuhan. Tuhan bukan bisu tu Tuhan bukan tulis, Tuhan bukan bisu Allah Ta'ala ada sifat perkata. Tu habis itu. Summa a'ada alaihi al-hijabah. Kemudian ini tu Ruya Saleh kata bukan duk buka hijab sebab buka tabir katut tabir lagu tu. Menyatakan sifat tu untuk didengar. Summa a'ada alaihi al-hijabah, kemudian mengkembali ia Allah Ta'ala alaihi, atasnya atas Nabi Musa tu, mengkembali al-hijab akan dinding itu. Katuk klik. Maknanya tak dengar lah. Katuk klik tak dengar. Tu tak dengar. Bila Tuhan tutup tak dengar. Tuhan tak izin dah, Tuhan tak menyatakan sifat pendengar dah untuk didengar, maka tak dengar Nabi Musa. Sampai tu duk atas tu ralik, duk kecek dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Duk atas tu ralik tu, dia kecek dengan Tuhan. Tuhan tak bertempat, tapi Nabi Musa dapat dengar kata yang Allah Ta'ala menjadi kekuatan telinga untuk dapat mendengar kata tu. Ya Allah, duk kecek tu. Kecek dengan kekasih ni zauq, orang panggil sedap. Ya sedap, ya lezat. Maka Allah Ta'ala kekasih dia dan Nabi Musa. Tu nak temung Tuhan tak akhir-akhir lama-lama nak temung Tuhan. Tu. Duk kecek lama-lama rasa nak jumpa Tuhan, minta Tuhan nak tengok Tuhan, tamu tak boleh tengok. Supaya kita duk kecek dengan retina mula kecek ya, lepas tu rasa nak minta Tuhan, nak tengok Tuhan lalu.
Hei, kon ha. Oh, tengok. Dah kecek tengok dosa telinga sat tak ada. Nak dosa mata pula dah. Dosa telinga, dosa mulut sat dah. Nak dosa mata lagi. Tiga betina. Kon kon. Tu. Nak pok bila? Tengok jadi. Tu nak bertambah dosa semua. Tu. Maka Allah tak Nabi Musa ni duk kecek dengan Tuhan dia. Zak sedap lazat. Tanya sepatah jawab 10 Nabi Musa. Tuhan tanya sepatah jawab 2, 3. Ya sedap akhir kecek dengan Tuhan. Wasa nak duduk lama-lama lagi. Wasa nak kecek lama-lama lagi. Akhirnya khabar-khabar 40 hari dah. Dia nak nanti di bawah ni. Puak Bani Israel duk semua lembu ni. Nabi Harun pun tak ada arah dah. Puak Bani Israel duk semua anak lembu ni. Tak khabar-khabar pun duk atas bukit ni. Duk zok. Sedap khabar-khabar 40 hari dah. Allah Ta'ala menghilangkan hijab. Maknanya tak dengar. Sampai masa tu klik lah. 40 hari 40 malam. Duduk atas tu. Atas bukit Tur. Bukit Tur Sinat. Walaisal muradu annahu ta'ala ibtada'a kalaman summa sakata. Sakata ni sukut nafsi ni maksudnya. Li'annahu lam yazan mutakalliman. Itu mutakalliman ni ai mutasifan bi sifatin kalam. Sini masalah orang ada faham salah. Walaisan murad, dan bukanlah murad dengan bercakap Allah dengan Nabi Musa tu. Walaisan murad ai bi kalamillahi li Musa atau bi taklimillahi Musa dah. Bukan murad dengan bercakap Allah akan Nabi Musa tu ialah annallah, bahwasanya Allah Ta'ala tu ibtada'a kalaman, mula ia Allah akan kalam nafsi. Bukan Allah Ta'ala nak mula atur kalam nafsi. Summa sakata, kemudian diam Allah Ta'ala, diam sebagai diam nafsi. Sakata sukutan nafsiyan tu. Kalaman tu kalaman nafsi tu kat tu. Nafsi dengan nafsani tu. Bukan kata Tuhan baru nak mula atur cakapan. Kemudian duduk diam, tak atur apa-apa. Seperti kita ni, kita kadang-kadang duduk atas khutbah. Tekak atur tu atur lagi. Bila tak duduk atur tu, pakai duduk dia. Dia tak ada atur apa dah. Atur semula pula. Tu bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Summa kata-kata, bukan makna tu. Pasal apa laisan murad begitu? Li'annahu ila pada laisan murad. Karena bahawasanya Allah Ta'ala itu lam jazan mutakalliman, sentiasalah ia Allah sentiasa mutakalliman, jadi muttasifan bisifatin kalam. Tu makna mutakalliman dalam kitab Al-Sunnah wal Jamaah. Tak takdir lagu tu selera. Bukan duk kecek sokmo-sokmo. Kalau faham zahir lagu tu, sentiasa Allah berkecek-kecek. Karena bahawasanya Allah Ta'ala tu sentiasalah ia bercakap-cakap ia. Tu yang kecek sama, tak berti-berti. Bukan makna kecek tak berti-berti. Kecek ni kecek yang berti ada ketika dia hak ni. Padahal kata orang gila pun berti tidur tak ada kecek. Orang gila duk kecek semua-semua ada pun berti tidur. Padahal kata. Tu. Orang gila ni kecek orang tapi piang ngatuk yang tidur. Berti juga. Bukan kecek tak berti-berti. Bukan makna tu. Hak tak berti-berti tu sifat perkata yang ada pada zat sentiasa, dan kalam nafsani yang qadim tu pun sentiasa. Tu hak tu sentiasa tu. Tu lam jazan mutakalliman, lam jazan muttasifan bi sifatin kalamin nafsi, dia panggil. Tu. Lepas tu daiman, sentiasa tu daiman, selama-lama dah, selama-lama, wa abadan, dan selama-lama juga, selama-lama. Bercakap tu selama, jadi bersifat dengan sifat kalam tu selama-lama. Mutakalliman tu abadan, daiman wa abadan, selama-lama dan selama-lama juga daiman. Sentiasa dan selama-lama. Gitu. Habis itu masya-Allah. Tu ni behave kena. Kalau kita ngaji usul gak ulama tok guru takdir lah situ. Tu. Ni kada ambil kitab mai sama babo. Ni tengok ni dalil kata saya kecil semua-semua tak betul-betul ni. Li'annahu ta'ala lam yadhan mutakallimah. Dia ambil dalil ibarat tu mari. Tunggu senyum. Ya ambil mari duk rak. Dia kata apa? Dia kata
Ai mupih kok mana mutakalliman? Mutakalliman ai muttasifan bi sifatin kalam. Kalau mutakalliman semata mutakalliman, Mu'tazilah pun kecek mutakalliman juga. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mutakalliman jadi muttasifan bi sifatin kalam. Hak tu lah lam jazannya. Bukan dengan makna takallum dah. Tu. Allahu akbar. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam kana yasuddu uzunaihi inda qudumihi minal munajati li alla yasma'a kalamal khalqi likaunihi la yastati'u sama'ahu li'annahu sara indahu ka ashaddi ma yakunu min aswatil bahaimi al-munkarati bisababi ma dhaqa min al-lazzati allati la yuhata biha inda sama'i kalaman laisa kamislihi syai'un. Kalamiman laisa kamislihi syai'un. Ni ada riwayat kata Nabi Musa ni dah. Lepas pada klik munajat tu dia pakai sumak linga. Tak saya dengar kecek pek orang. Maklah nak dengar. Ya sedap dengar hok nu. Ya wasa tak saya dengar hok tak sedap dah. Tu lagu tu. Ya klik mai bukit tu, duk lagu. Sumak linga tak saya dengar kecepek orang. Tak saya dengar. Pasal apa? Duk dengar kecepek Allah atas bukit tu sini tu lazat. Bila dengar hal lazat, wasa beci nak dengar hal lain. Wasa beci nak dengar dah. Tu murak daripada kecep. Walah dengar lagi tu. Duk wasa sedap hak tu. Kalau mai dengar tawa, jadi wasa tawa masa nak dengar. Tu sebab kita ni lalu ke kawasan ni bau sedap bunga saja. Kau depan tu tempat tak siapa tadi busuk juga tahu lalu dah. Maka bila lalu kau tu katuk hidung belah-belah dah. Katuk hidung belah-belah malah nak masuk hok nu wasa nawi hok sat ni tu dekat lama. Tu lagu tu hok ni dekat lama lagu. Tu dia habis itu dah. Waqad asyraqa wajhuhu minan nuri fama ra'ahu ahadun illa 'amiya. Allahu akbar. Allah. Tu. Allah. Gitu lalu dah. Wallahu alam ni dah. Tu dia. Muka Nabi Musa tu jadi bersinar. Teka klik mari tu. Ni kok mana lah ni saya pun tak bisa dengar cerita ni tapi nampak lah sikit. Siapa mari? Kita biar. Habis itu dah. Pada kat tu dah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Tu. Tu nak pergi kepada sifat maknawiyah dah lah. Sifat maknawiyah. Tu pada dah kita. Nanti hubung malam ni insya-Allah hubung malam sebelah. Kalamullah mana kalamullah mana? Al-Quran ni kalamullah. Apa makna Quran kalamullah? Apa makna Quran kalamullah? Kalamullah mana? Kalamullah lafzi. Kalau kalamullah lafzi ni. Kalau kalamullah dengan mana kalam nafsi tu, bukan hak tu. Quran ni kena kepada madlun. Kalau bukan dalin bagi kalam nafsi je. Dalin bagi kalam nafsi. Tu kalam di situ kalamullah tu dengan mana kalam lafzi tu tapi kena bahasa lagi tu. Bahasa kalam lafzi tu. Kalam lafzi tu kena kira lagi. Allah. Tanda tu.
Dia kata ia madlu bagi lafaz Quran kena kepada al-kalimat nafsaniyah. Kalimat nafsaniyah kita dak kira tadi. Kalimat nafsaniyah tu kena kepada madlun bagi lafaz Quran. Jadi lafaz Quran ni kena kepada dalil bagi kalimat nafsaniyah. Dalil je. Tu. Maka dalil bagi kalam nafsi dengan makna kalam nafsi, nafsani. Tu. Maka dia kata wa yambaghi an naqula lafzul Quran mutabiqul lizihniyah wa ziniyah ma yutabiqu ta'alluqatil kalam wa hiya kalimatun nafsaniyah wal ni hop ada akhir ni wal kalimatun nafsaniyah qadimatun li annaha tasbutu bil ilmi allati hiya kalamullah al qa'im bih wal muradu bil mutabiq az-ziniyah anna lafzal Quran yadullu ala amrin sabitin fi zini. Jadi lafaz Quran kalamullah ni makna apa? Kalamullah jadi Quran itu lafaz Quran tu kalamullah dengan mana Quran itu menunjuk di atas kalam nafsani, atas kalam kalimat nafsaniyah tu hak yang sabit pada Allah Taala. Jadi menunjuk di atas kalam yang qadim tu, kira undang-undang kata kalamullah dengan makna dalil di atas kalam Allah yang qadim. Tu dengan makna tu bukan makna Quran tu qadim. Quran tu tak qadim je baru buat apa hari ni je, tapi hak qadimnya kalam Allah Taala dengan makna sifat perkata Tuhan. Yang ada pada Tuhan sedia kala lagi, dan sedia kala mengaturkan cakap pe pada sedia kali lagi. Cakap pe yang diatur pada sedia kala itulah sebagai madlun bagi lafaz Quran tu hak kita dukkan. Maka kita baca Tuhan baca dalam bahasa Arab ni, Tuhan tu bahasa Arab, tapi dalam Quran dalam kitab lain bukan bahasa Arab. Kitab lain Taurat bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani tu. Maka walaupun bahasa mana-mana pun medelun saja, iaitulah kalimat nafsaniyah. Lagu mana? Bila kita dengar Allah Taala kata wa aqimus solah, hendak kamu mendiri semaya, kita faham tak? Faham kata apa? Faham kata Tuhan suruh semaya. Faham kata suruh semaya. Maka yang kita faham itulah hak kita faham tu daripada aqimus solat tu. Yang kita faham daripada aqimus solat tu betul dengan cakap yang diatur pada azali tentang hal tu. Dia nak suruh kita dah. Bukan kata hak yang atur kecap tu kena ke aqimus solat tu dah. Hak ni baru je, baru menunjuk pada masa ni je. Tu. Maka kalamun qadim di situ kena kepada dalil bagi kalamun qadim. Dalil bagi lafaz qadim. Sebab tu kita kata kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tu. Hak dia tak baca tu. Kalamun qadimul la yumallu sama'u. Kalamun qadim tak jemu dengar. Tak puas nak dengar kalam qadim ni. Hai kalam qadim mana? Tak kena usuluddin, tak kena selerak tu situ. Yang kita dengar bukan kalam qadim no. Kita dengar Quran ni. Quran maksud dengan kalam qadim tu kena kepada Quran. Kalau itu situ kena takdir. Kalam qadim yang tak kita jemu, tak puas kita dengarnya, yakni kena kepada dalil bagi kalamun qadim tu, iaitu Al-Quran ni. Hak kita tak puas dengarnya. Dengar Allah, selepas dengar pasal dengar pula. Dengar tak puas-puas Quran. Maka kecek pe hak kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tu Guru Saleh kata, kena kira molek situ. Bukan pakai betul-betul, pakai betul selerak. Pe kata kita dengar sifat perkata Tuhan ni pula. Tu makna tu.
Kalau gitu kalamun qadim tu ada Al-Quran kalamullah dengan makna Quran ini lafaz Quran tu sebagai perkara yang menunjuk di atas perkataan yang diatur oleh Tuhan pada azali tentang kita. Maka dia duk royak tu semakah dah. Tu faham tu dah. Maka mari dia kira-kira tu mari dia. Sampai tu jadi plat tu jadi semakar dengan hak tu. Sebab tu jadi berlaku mukjizat tu. Tak supaya jadi bahasa biasa dak. Bahasa tapi bahasa Arab tapi dengan sebab medelun dia. Medelun dia tu kena kepada hak tu. Kena kepada kalam nafsi yang qadim tu. Maka berlaku mukjizat pada kalam lafzi ni. Kalam lafzi hak kita duk dengar ni. Sampai tu dengar tak puas-puas tu mukjizat dah tu. Mukjizat dah, satu mukjizat dah. Tu habis itu. Lepas tu dah, bukan kalam qadim dengan makna sifat perkata tu. Quran kalam qadim, Quran kalam qadim. Ada juga lafaz Quran. Quran ni itlaq dua. Gini masalahnya. Lafaz Quran tu dalam bahasa Arab tu dua makna. Ada Quran yang dimakna dengan sifat ni. Quran yang dimaksud dengan sifat kalam dengan makna sifat perkata ni. Ada juga Quran tu. Dan ada Quran dengan makna ni perkataan ni. Perkataan hak tu hak kita dak baca ni al-maqru, hak kita dak baca ni. Quran hak kita dak baca tu. Maka Quran dalam bahasa Arab dua makna. Quran dengan makna sifat tu dan Quran dengan makna yang kita baca ni. Al-maktub, al-maqru ni dua makna tu. Maka kalau Quran dengan makna ni hak tu tak ada qadim hak tu. Quran dengan makna tulisan ni hak tu tak qadim pasal baru tulis apa hari ni ya, baru taubat apa hari ni ya. Yang jadi qadimnya Quran dengan makna sifat perkata tu. Sebab itulah ulama jelik tak si kecek Quran qadim Quran baru tu. Dia tak si kecek Quran baru ki gapo? Ki takut orang semabur hidup pehak tu. Pehak kata sifat tu baru. Sifat tu baru. Faham tak dah? Apa Quran kalamullah dengan mana ni? Kalamullah dengan makna kalam apa? Kalamullah dengan makna apa? Makna apa? Kalau kalamullah dengan makna jadi dalil bagi ada kalam nafsi. Tu. Dalil bagi kalam nafsi Allah Taala. Tu makna gitu. Bukan kalam Allah dengan makna sifat perkata yang ada pada zat tu dah tu mustahil. Tu kerana huruf suara ni dia bukan sifat tu, dia bukan kena atas sifat tu lagi. Tu boleh tengok dah. Tu. Ni ya pada dia tahu kata wa hasilu ma fi hadzal maqami anna lafdzal qur'ani imma ay yakuna madluluhu mutabiqan lidilalatihi 'alal ahkam mutabiqan kadilalatihi 'alal ahkami wal qasasi wa ghairiha min al ma'ani imma ay yakuna madluluhu iltizaman kadila ya dua masalah madlun bagi Quran dilalah Quran di atas kalam tu dilalah gapo dia masalah dua dilalah mutabaqah ke dilalah iltizam tu bahas tu bet situ pula tu bahas dilalah mutabaqah ke dilalah iltizam. Kalau dilalah Quran di atas hukum aqimus solah tu dilalah mutabaqah maknanya. Kalau dilalah di atas kalam Allah je nafsi dengan makna sifat perkata dilalah atas iltizam tu bet dua situ pula. Sebab tu tak si kacak dah pada tu. Tu nanti kau kira habis semua tu tak sudah. Tu. Dia mau duk bahas di sini dilalah oleh sip ni, dilalah oleh kalam ni. Quran ni dilalah di atas sifat perkata tu dilalah apa? Dilalah iltizam. Dilalah iltizam bukan dilalah mutabaqah dak. Mari dah ke? Abang mari dah. Qomak bagi kita galik. Kemana kita tengok wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Allah Subhanahu wa ta'ala alam.